بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pagi ini dalam siri pelajaran tasawuf Islam tingkatan 5. Dan insya-Allah hari ini kita masuk pada minggu yang ke-14. Pelajaran 2 sistem keuangan Islam. Dan hari ini kita akan belajar pertama peranan institusi keuangan Islam dan yang kedua kepentingan pelaksanaan muamalah Islam. Di akhir PDPC nanti, pelajar akan dapat pertama memberikan pengertian institusi keuangan Islam. Yang kedua, menjelaskan institusi keuangan Islam dan peranannya dalam membangunkan ekonomi umat Islam. Yang ketiga, pelajar-pelajar akan dapat menghuraikan perbezaan antara institusi ekonomi Islam dengan institusi ekonomi konvensional. Dan yang keempat, pelajar dapat menjelaskan kepentingan pelaksanaan muamalah Islam kepada individu, masyarakat dan negara. Dan yang kelima, pelajar dapat menjelaskan kesan muamalah Islam dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar juga dapat menghuraikan kesan pengabaian muamalah Islam kepada individu, masyarakat dan negara. Ini apa yang kita akan pelajari pada kali ini. Tapi sebelum tu, harapan saya pelajar telah pun mempunyai buku teks dan buku kerja PDPC Tasawuf Islam tingkatan 4. Begitu juga sebagai tambahan, pelajar juga telah pun menyediakan buku nota lengkap Tasawuf Islam sebagai rujukan. Dan semasa saya bagi penerangan ni, pelajar boleh tengok buku kerja tu dan salin catat isi-isi penting yang akan saya perkatakan sekejap lagi. Okay, jadi untuk mencapai matlamat kita pada kali ini, maka kita pertama kita nak tengok apakah pengertian institusi keuangan Islam. Pengertian institusi keuangan Islam di Malaysia, iaitu institusi keuangan Islam ialah badan atau agensi milik kerajaan atau milik swasta. Okay, agensi dia merupakan satu agensi sama ada milik kerajaan ataupun milik swasta. Yang mengutip, pertama dia kutip, yang kedua dia simpan sumber-sumber kewangan dan mengagihkannya mengikut syarat dan muamalah Islam. Dia sama ada dia adalah milik swasta atau kerajaan. Tugasnya, peranannya ialah pertama mengutip dan menyimpan sumber-sumber kewangan, dan tugasnya yang kedua ialah mengagihkan kutipan tersebut mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh muamalah Islam. Ini di bawah ni adalah merupakan contoh antara contoh institusi keuangan Islam di Malaysia. Yang pertama, contoh yang pertama ialah perbankan Islam. Apa dia perbankan Islam? Iaitu perbankan Islam merujuk kepada institusi yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan perbankan kepada umat Islam dalam menguruskan wang berdasarkan syariah Islam. Ini maksud perbankan Islam. Satu institusi yang ditubuhkan untuk memberi kemudahan dan perkhidmatan perbankan kepada umat Islam dalam menguruskan wang yang berlandaskan syariah Islam. Yang kedua, seterusnya apakah peranan perbankan Islam? Bagaimana pengertian tadi? Ia ialah untuk menguruskan keuangan Islam yang patuh syariah. Ini yang utama. Ini yang penting, patuh syariah. Dan yang kedua, tabung haji. Pelajar-pelajar pernah dengar kan tabung haji? Apa dia tabung haji ni? Iaitu sebuah badan berkanun. Badan berkanun maksudnya adalah milik kerajaan, ditubuhkan oleh kerajaan. Sebuah badan berkanun yang ditubuhkan untuk menguruskan, pertama menguruskan tabungan umat Islam, dan yang kedua menguruskan ibadat haji umat Islam. Kedua peranan dia menguruskan tabungan umat Islam bagi menunaikan ibadat haji. Apa peranannya? Peranan tabung haji pertama, membolehkan umat Islam menyimpan wang secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan haji.
atau lain-lain perbelanjaan yang bermanfaat. Itu peranan dia. Ada dua, menyimpan, menguruskan simpanan umat Islam bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan haji, dan yang kedua untuk menguruskan lain-lain perbelanjaan umat Islam yang memberi manfaat kepada mereka. Yang ketiga, takaful. Takaful, apakah maksud takaful? Takaful adalah satu pakatan satu kumpulan manusia untuk saling jamin-menjamin. Jamin dan menjamin. Ada timbal balik. Jamin dan menjamin dan bantu-membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu masalah, suatu musibah. Apakah peran takaful? Ia merupakan satu instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik kerana ditimpa musibah selaras dengan hukum syarah. Ini antara contoh institusi keuangan Islam di Malaysia. Pertama, kita ada perbankan Islam. Perbankan ni maksudnya banyak. Okey, dia adalah banyak institusi. Banyak institusi yang melaksanakan, yang menawarkan perbankan Islam. Kalau di Malaysia boleh dikatakan hampir 100% perbankan di Malaysia menawarkan perbankan Islam. Ada meja syariah, ada sudut ataupun akaun bank Islam, akaun perbankan Islam. Misalnya BSN ada, Maybank pun ada. Di samping bank Islam, bank muamalah, Hong Leong Bank pun ada perbankan Islam, menawarkan perbankan Islam. Yang kedua, tabung haji. Tabung haji ni hanya disediakan oleh kerajaan saja. Tabung haji saja. Dia menyediakan menyediakan perkhidmatan kepada umat Islam untuk menunaikan haji. Kerajaan telah mengamanahkan kepada tabung haji, dan tabung haji dia menswastakan kepada syarikat-syarikat pelancongan yang lain untuk menguruskan ibadat haji umat Islam. Okay, yang ketiga, takaful. Takaful, insurans. Ini banyak syarikat yang menawarkan sistem takaful Islam. Okay, sistem takaful secara Islam. Ini antara contoh-contoh institusi keuangan Islam di Malaysia yang menawarkan ataupun yang menguruskan keuangan umat Islam. Okay, seterusnya, kita tengok lagi, kita lihat lagi. Okey, kita ada zakat, institusi zakat. Okay, apa dia institusi zakat? Okay, institusi zakat ialah, ini maksud zakat dulu. Maksud zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Satu daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Yang kedua, untuk diberikan kepada golongan tertentu. Yang ketiga, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada tiga syarat. Pertama, harta tertentu. Bukan semua harta yang wajib dikeluarkan zakat. Diberikan kepada golongan tertentu. Bukan semua orang akan mendapat zakat yang kita keluarkan, sebab ada golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat-syarat yang khusus bagi mengedar dan menerima zakat. Itu maksud zakat. Dan peranan zakat, pengutipan, pengagihan dan penyimpanan harta zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam sekarang ni diuruskan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Setiap negeri dia ada majlis kutipan zakat. Okey. Jadi institusi inilah yang menguruskan zakat umat Islam secara yang rasmi, secara rasmi ataupun secara formalnya adalah diuruskan oleh Majlis Agama Islam yang menguruskan zakat umat Islam. Setiap negeri, Majlis Agama Islam ataupun jabatan Majlis Agama Islam setiap negeri akan menguruskan zakat tersebut.
Apa tujuan dia, apa peranannya? Untuk membantu golongan miskin dan golongan yang kurang bernasib baik dalam masyarakat. Itu peranan zakat. Yang ketiga, wakaf. Apa dia wakaf? Menyerahkan harta yang kita miliki untuk kegunaan masyarakat Islam dengan niat sebagai ibadah. Yang ketiga, menyerahkan harta. Yang kedua untuk kegunaan masyarakat Islam. Dan yang ketiga, dengan niat untuk beribadah. Niat dia untuk beribadah atau untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wakaf. Harta yang kita miliki, menyerahkan secara percuma harta yang kita miliki untuk kegunaan masyarakat Islam dengan niat sebagai ibadah. Apa peranan dia? Peranan institusi wakaf, dia membolehkan masyarakat melakukan amal jariah untuk membantu meringankan bebanan kerajaan dalam menyediakan kemudahan kepada umat Islam. Biasanya wakaf ni, orang mewakafkan harta tak boleh alih, macam tanah, bangunan dan sebagainya yang diwakafkan. Jadi bangunan ataupun tanah tersebut akan digunakan oleh kerajaan untuk membina hospital, sekolah, pusat-pusat kemasyarakatan dan sebagainya. Itu pada asasnya. Tapi wakaf juga, kita boleh juga mewakafkan harta wang tunai. Wang ringgit juga boleh diwakafkan. Kita serahkan kepada majlis agama ataupun satu institusi yang hendak membina bangunan, kita serahkan wang ringgit kita sebagai wakaf. Kita wakafkan supaya mereka gunakan duit tersebut untuk membina bangunan. Seterusnya Baitul Mal. Ini Baitul Mal, iaitu institusi kewangan harta dalam Islam yang menerima suatu harta dan menyimpannya untuk diagihkan demi kepentingan masyarakat dan negara. Ni Baitul Mal ni macam kalau zaman sahabat-sahabat dulu, zaman dahulu, dia merupakan Kementerian Keuangan. Kalau kita sekarang ni Kementerian Keuangan, Baitul Mal, tempat menyimpan harta umat Islam. Okey. Jadi peranan dia menerima pelbagai sumber keuangan dan harta secara terkumpul oleh negara seperti zakat, wakaf, cukai dan lain-lain, dan mengagihkannya kepada asnaf zakat. Dia lebih besar. Dia macam bank, macam keuangan, macam institusi keuangan, macam Kementerian Keuangan. Dia menerima segala pemberian sumber keuangan atau harta daripada umat Islam, dikumpul dan diagih-agihkan kepada golongan yang berhak. Itu antara contoh institusi keuangan di Malaysia dan peranannya kepada pembangunan dan kemajuan umat Islam di Malaysia. Seterusnya, kita tengok perbezaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem muamalah konvensional. Sebab sebagaimana kita tahu, di Malaysia ni kita mengamalkan dua jenis sistem muamalah. Pertama, sistem muamalah Islam, dan yang kedua, sistem muamalah konvensional. Okey. Itu saya dah jelaskan apa dia konvensional. Okey, saya rasa payah masih ingat, konvensional ni ialah bukan Islam. Yang bukan Islam sama ada kapitalis, komunis dan sebagainya. Tapi muamalah Islam ni ialah yang berlandaskan Quran dan hadis. Kita kena masukkan dalam fikiran kita, dalam akal kita. Kalau Islam ni dia mestilah berdasarkan Quran dan hadis. Okay. Pertama, muamalah Islam semestinya bebas daripada riba dan penindasan. Riba dan penindasan. Tetapi sistem muamalah konvensional ni dia berasas kepada sistem riba. Berasaskan kepada sistem riba. Pelajar pun telah memahami apa maksud riba. Cuba ingat balik, riba ni ialah pertambahan dalam urusan hutang piutang kerana lambat membayar. Pertama, riba. Islam tak ada riba, konvensional berasaskan riba. Yang kedua, syariat Islam. Muamalah Islam melaksanakan syariat Islam dalam urusan perniagaan. Sedangkan konvensional ada hukum halal dan haram. Bagi mereka, asal mendapat keuntungan dan tidak bertentangan dengan undang-undang negara, maka boleh dilaksanakan. Halal dan haram
mereka tak penting sangat. Tapi syariat Islam yang paling utama diambil perhatian ialah tentang hukum halal atau haram. Yang ketiga, muamalah Islam menggalakkan manusia supaya melakukan kebajikan kepada masyarakat seperti sedekah dan menderma. Dia menggalakkan manusia supaya bersedekah dan berderma untuk kebajikan masyarakat. Tetapi konvensionalis lebih mementingkan keuntungan semata-mata. Bagi mereka yang paling utama ialah keuntungan, untung yang utama. Yang kedua, cara mendapatkan harta, sistem muamalah Islam. Cara mendapatkan harta melalui muamalah Islam itulah dengan cara yang halal dan sah di segi hukum syarak. Halal dan sah. Tapi konvensional ni, usaha mendapatkan harta boleh dilakukan dengan apa cara sekalipun tanpa mengira halal dan haram. Dia tak mengambil kira halal dan haram. Asalkan tidak melanggar undang-undang negara, maka mereka boleh melaksanakan sistem tersebut. Muamalah Islam menjadikan harta sebagai alat. Harta sebagai alat untuk beribadat kepada Allah. Sedangkan konvensional ini menjadikan harta sebagai matlamat hidup. Itu antara perbezaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem muamalah konvensional. Okey. Harapan saya para pengajar dapat membuat perbandingan antara muamalah tersebut. Okey, seterusnya kita masuk seterusnya persamaan. Tadi kita dah bincang perbezaan. Sekarang kita nak lihat persamaan antara muamalah Islam dengan konvensional. Okey, kedua-dua antara muamalah Islam dengan konvensional tujuannya adalah untuk melicinkan urusan kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai cara manusia memenuhi keperluan hidup mereka. Dan ketiga, merupakan salah satu kaedah manusia untuk mendapatkan harta. Ini persamaan. Persamaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem muamalah konvensional. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya, keperluan kepada sistem muamalah Islam. Kepentingan dan tujuan sistem muamalah Islam. Okey, yang pertama, sistem muamalah Islam dan tujuan dan kepentingan muamalah Islam. Yang pertama, sistem muamalah Islam adalah merupakan satu sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kesempurnaan, keamanan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ia menghubungkan manusia dengan Allah, satu, manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Kedua kena ambil perhatian. Pertama, manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia yang lain. Jadi apakah kepentingan muamalah Islam? Pertama, sistem muamalah Islam tujuannya supaya manusia dapat saling kenal mengenali antara satu sama lain. Ini yang pertama. Saling kenal mengenal. Yang kedua, saling tolong menolong. Okey, ada tolong menolong dalam kalangan manusia, di antara manusia. Dan yang ketiga, saling berhubung sesama mereka. Supaya manusia dapat berhubung sesama mereka. Dan yang keempat, supaya manusia dapat menikmati kurniaan Allah dengan lebih adil. Semua orang dapat merasai nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara kepentingan sistem muamalah kepada manusia. Seterusnya, bagaimanakah cara sistem muamalah Islam dapat melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera? Pertama, melalui perniagaan, takaful. Dia bagi contoh ini, takaful akan wujud sifat amanah. Kerana syarikat yang bertanggungjawab akan menguruskan harta umat Islam yang lain. Yang kedua, menerusi kegiatan koperasi di mana keuntungan yang dilaburkan akan dibahagikan secara adil antara ahli. Ini cara muamalah Islam melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Seterusnya, kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Sistem muamalah Islam yang diamalkan memberi kesan ke arah meningkatkan kualiti kehidupan manusia dunia dan akhirat. Antara kesan muamalah Islam dalam meningkatkan kualiti kehidupan manusia dunia adalah seperti berikut. Yang pertama,
Dengan melaksanakan sistem muamalah Islam, pertama kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penerangannya. Sebab dia kata, sistem muamalah Islam adalah sistem yang telah diciptakan oleh Allah untuk manusia melaksanakannya. Dengan melaksanakan sistem tersebut, dengan berkesan, kehidupan manusia akan mendapat keredaan Allah kerana telah melaksanakan syariat Allah. Pertama, mendapat keredaan Allah kerana telah melaksanakan perintah Allah, syariat Allah. Yang kedua, dapat menjamin keharmonian hidup manusia. Sebab apa? Kerana sistem muamalah Islam menentang sebarang bentuk penindasan dan perbuatan zalim. Sebab itu, manusia dapat hidup dengan harmoni, dengan aman. Seperti menipu, mencuri, merampas orang lain dan riba dalam perniagaan dan aktiviti kehidupan syariat. Dengan terlaksanakan sistem muamalah Islam dalam kehidupan syariat, sudah tentu kejadian jenayah akan berkurangan dan dapat menjamin keharmonian hidup manusia dan masyarakat. Ini dia punya penerangan dia. Dapat menjamin keharmonian hidup. Yang ketiga, dapat menjamin keadilan sejagat, keadilan global. Sistem muamalah Islam amat mementingkan keadilan kepada seluruh manusia tanpa mengira kedudukan, darjat dan status sosial seseorang. Setiap orang punya hak masing-masing yang harus ditunaikan. Islam tidak membenarkan sesiapa pun merampas hak orang lain. Contohnya, orang miskin tetap dibela melalui sistem muamalah Islam dengan mewajibkan zakat kata orang kaya dan mengalahkan orang kaya supaya bersedekah kepada orang miskin. Dengan itu, keadilan sejagat dapat ditegakkan melalui sistem muamalah Islam. Keadilan sejagat, kuncinya ialah sedekah, zakat. Ya, kita ada sedekah, kita ada zakat kepada orang kaya, kepada orang miskin. Jadi keadilan akan dapat dinikmati oleh semua golongan. Yang akhir sekali, yang keempat, kesan muamalah Islam dia dapat membangunkan tamadun manusia. Sistem muamalah Islam dapat membangunkan tamadun manusia ke arah yang lebih maju dan teratur sesuai dengan sifat semula jadi manusia yang suka hidup secara bermasyarakat. Muamalah Islam mengambil kira semua perkara yang berhubung dengan keperluan dan cita rasa manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Kuncinya adalah kesejahteraan hidup. Contohnya, Islam mewajibkan umatnya bekerja bagi mendapat harta untuk membina hidup yang lebih baik dan bertamadun. Membangunkan tamadun manusia. Okey. Jadi muamalah Islam dapat mendorong manusia membangunkan tamadun manusia yang lebih selesa dan lebih maju. Okay, kerana dia mempunyai sistem yang lengkap dan sempurna. Seterusnya, kesan pengabaian. Tadi kita dah bincang keperluan ataupun kesan pelaksanaan muamalah Islam. Sekarang ni kita nak lihat apa kesan jika muamalah Islam tidak diamalkan dalam negara, dalam masyarakat. Seperti biasa, kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Kepada individu, melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri, yang tamak halaba. Ini tamak. Pertama, individu akan jadi lebih tamak. Yang kedua, golongan miskin tidak terbela. Okay, miskin tidak terbela. Yang ketiga, hidup individu tersebut akan dipulau oleh masyarakat, oleh orang ramai kerana mereka mementingkan diri sendiri, sombong dan sebagainya. Yang ketiga, kepada masyarakat. Kesan kepada masyarakat, pertama, akan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat. Kemudian masyarakat akan melahirkan masyarakat yang tamak halaba dan sanggup menindas orang lain demi kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, akan luputnya semangat bekerjasama dan bantu-membantu dalam masyarakat. Ini masyarakat. Yang kedua, kepada negara. Pertama, amalan riba akan berleluasa dalam sistem ekonomi negara. Kesannya, golongan kaya akan menjadi bertambah kaya dan golongan miskin menjadi semakin miskin, dan akhir sekali negara akan berpecah belah. Ada golongan miskin yang ketara dan orang kaya yang ketara. Jadi, hidup tidak akan menjadi sempurna dan aman, sejahtera. Itu antara kesan jika muamalah Islam diabaikan. Okey, jadi saya rasa pelajar telah pun dapat memahami apa yang kita bincangkan pada kali ini dan telah pun tercapai apa yang sepatutnya pelajar fahami. Okey, pelajar-pelajar telah pun mengetahui apa dia kewangan Islam, perbezaannya dan persamaannya, dan mengapa kita mesti melaksanakan muamalah Islam dalam
kehidupan seharian dan kesan kesan jika kita meninggalkan muamalah Islam. Okey, jadi sebagai rumusan, yang pertama mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan. Kita mestilah sentiasa mengamalkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan. Okay, yang kedua, mestilah sentiasa bermuamalah secara Islam. Kita mestilah mengamalkan muamalah secara Islam dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, sistem muamalah Islam dapat memberi kesan ke arah meningkatkan kualiti kehidupan manusia ke arah yang lebih baik dan cemerlang. Okey, seperti biasa, akhir sekali penilaian. Ini ada alamatnya, pelajar-pelajar boleh ambil. Saya akan letakkan bawah komen. Dalam ruangan komen di bawah, pelajar-pelajar boleh ambil alamat ni dan cuba untuk menjawab soalan ni. Okey. Ini contoh soalannya. Kecil sangat ternampak. Boleh perbesarkan. Tabung haji. Apa yang maksud tabung haji? Okey, misalnya ni. Okey. Kemudian yang keseterusnya, zakat apa zakat? Okey, dan begitulah seterusnya. Pelajar boleh buat sendiri ya. Boleh buat sendiri soalan ni. Boleh buka dan buat soalan ni. Okey, saya rasa itu saja daripada saya pada kali ini. Mudah-mudahan pelajar telah pun dapat memahami apa yang kita bincangkan. Dan kita sudahi majlis kita ni dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.